RTM terus unggul. Yang sahih di berita RTM. Berita perdana edisi Isnin 3 Januari 2022. Saya Fafil Hidayat Ghazali. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Bantuan wang ihsan diagih sepenuhnya di 5 negeri dalam tempoh 10 hari. RM970 juta diperlukan bagi kerja pemulihan kawasan terjejas banjir seluruh negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebanyak 5 negeri terjejas banjir telah mencapai 100% pembayaran bantuan wang ihsan BWI kepada ketua-ketua isi rumah KIR terjejas banjir. Ia termasuk Kelantan, Melaka, Terengganu, Perak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sementara di Pahang, agihan mencapai 65.5%, Negeri Sembilan 82.7% dan Selangor 47.6%. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dalam tempoh 10 hari iaitu sejak 27 Disember hingga semalam, secara keseluruhan seramai 28,258 KIR telah menerima BWI. Datuk Seri Ismail Sabri menerusi satu kenyataan turut memaklumkan 38 daripada 51 keluarga mangsa yang terkorban juga telah menerima BWI pengurusan kematian. Agihan bagi penduduk terjejas banjir gelombang pertama dijangka selesai pada 5 Januari ini. Sejak hari pertama pengagihan BWI, penyelarasan dibuat dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana NADMA, Angkatan Tentera Malaysia ATM, PDRM, Majlis Keselamatan Negara MKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan pejabat-pejabat daerah terlibat. Sementara itu, bagi tujuan pemulihan ekonomi pasca banjir, sejumlah RM33 juta permohonan pinjaman mikro BSN untuk isi rumah telah diluluskan sehingga 1 Januari lalu. Ia merupakan sebahagian daripada permohonan bernilai RM93 juta yang dibuat penduduk terjejas banjir. Perdana Menteri mengumumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat khas Task Force Pengurusan Pasca Banjir Bencana Monsun Timur Laut 2021-2022 di Putrajaya. Bagi sumbangan rangkaian tindak balas bencana syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GDRN, beliau berkata 60% daripada sumbangan berjumlah RM58 juta telah berjaya dilaksanakan. Ia susulan pengumuman kerajaan mengenai pemberian baucer pembelian barangan elektrik, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA yang akan menggunakan mekanisme kelestarian dicapai melalui kecekapan tenaga SAFE, iaitu penerima boleh mula membuat pembelian di premis terpilih atau secara dalam talian bermula 7 Januari ini. Pada tarikh sama, diskaun dan baucer pembaikan kenderaan juga akan terpakai bagi pembaikan kenderaan. Dalam pada itu, permohonan bagi pinjaman bantuan bencana untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Bank Negara Malaysia BNM telah mula dibuka untuk permohonan sejak 27 Disember lalu. Permohonan moratorium sehingga 6 bulan bagi pinjaman sedia ada juga boleh dibuat bermula 19 Disember. Bagi pinjaman tekun untuk PMKS yang telah diumumkan pada 20 Disember lalu, pelaksanaan telah pun bermula pada 1 Januari melibatkan dana sebanyak RM30 juta. Manakala bagi inisiatif pembersihan dan pembaikan infrastruktur awam, dana berjumlah RM25 juta telah diperuntukkan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Jumlah siren yang dilengkapi amaran suara akan ditambah di lokasi-lokasi berisiko banjir bagi mengarahkan penduduk untuk berpindah. Perdana Menteri berkata ia antara cadangan penambahbaikan menghadapi banjir yang dibincangkan dalam mesyuarat Task Force
pengurusan pasca banjir. Cadangan penambahbaikan itu turut meliputi sistem amaran siren banjir berpusat dikoordinasi oleh Jabatan Pengairan dan Saliran serta kamera litar tertutup CCTV di stesen pemantauan aras air. Bagi meningkatkan tahap pelindungan infrastruktur saliran dan pantai pula, Kementerian Alam Sekitar dan Air mencadangkan peningkatan tahap perlindungan atau ulangan reka bentuk infrastruktur saliran dan pantai daripada 100 tahun Average Recurrence Interval ARI kepada 200 tahun ARI. Selain itu, mesyuarat turut meneliti cadangan berhubung penambahbaikan komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam menerusi aktiviti-aktiviti latih amal banjir dan maklumat yang dihebahkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Strategi komunikasi itu melibatkan promosi hebahan amaran dan situasi semasa, hebahan bantuan-bantuan kerajaan, mengenal pasti isu-isu berbangkit dan ditangani bersama pelbagai agensi, serta usaha mengesan berita palsu dan segera menyiarkan penafian. Menurut Perdana Menteri, pelaksanaan semua inisiatif pasca banjir bencana 2021-2022 itu akan sentiasa dipantau task force bagi memastikan mekanisme kesiapsiagaan dan pengurusan bencana negara sentiasa diperkemas dan berada pada tahap yang optimum. Kira-kira 970 juta ringgit diperlukan Kementerian Kerja Raya bagi kerja-kerja pemulihan dan pembersihan melibatkan kawasan-kawasan terjejas banjir di seluruh negara. Menurut Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof, ia melibatkan kerja baik pulih di jalan-jalan persekutuan dan jalan di bawah kerajaan negeri, membabitkan 895 lokasi yang telah dikenal pasti. Jelas beliau, secara keseluruhan ia merangkumi infrastruktur seperti jambatan, jalan raya dan cerun. Untuk jambatan yang terputus ini melibatkan 14 buah rumah yang terputus hubungan sekarang ini dan Alhamdulillah dengan kerjasama di antara JKR dan Angkatan Tentera Malaysia, maka Bailey Bridge dah siap dipasang. Sekarang ni ialah kerja-kerja embankment. Embankment itu jalan 7 lah untuk ke jambatan ini. Alhamdulillah, insya-Allah dengan komitmen daripada JKR, para kontraktor dan sebagainya, kita mengharapkan hari ini dapat disiapkan lewat petang ini ataupun selewat-lewatnya pagi besok. Sementara itu, beliau menjelaskan sebanyak 30 juta ringgit dana diperlukan bagi menambah komponen jambatan Bailey sebagai persediaan awal risiko banjir pada masa depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat tinjauan pemasangan siap jambatan kompak Bailey di Batu 19, Jalan Sungai Lui, Hulu Langat. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan penduduk terjejas banjir akan menerima pembinaan rumah kekal banjir. Setakat ini, pihaknya masih menunggu perincian lanjut kaedah pelaksanaan rumah berkenaan. Paras air Sungai Segamat Johor terus mencatat peningkatan dan kekal berada pada paras bahaya sehingga pukul 6 petang tadi. Bacaan terkini sungai berkenaan kini mencecah 10.36 meter. Untuk perkembangan terkini situasi banjir di Segamat, kita terus saja bersama-sama wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Ashraf. Ya, benar Fatil. Paras air Sungai Segamat ini terus mencatatkan peningkatan daripada 94.2 meter pada awal pagi tadi kepada 10.36 meter setakat pukul 4 petang tadi. Dan untuk gambaran yang lebih jelas, kalau kita dapat saksikan di belakang saya ketika ini merupakan jambatan 1 Segamat yang merupakan jadi penghubung utama bagi penduduk di sekitar kawasan daerah Segamat ini. Dan kalau apa yang dapat saya gambarkan, apabila kedudukan paras air normal untuk Sungai Segamat ini kebiasaannya berada pada paras 5 hingga 6 meter lebih rendah berbanding ketika ini. Kita dapat saksikan air paras air telah pun mencecah hampir ke bahagian bawah jabatan, menunjukkan berlaku peningkatan ketara paras air sungai di Sungai Segamat ini. Dan alhamdulillah, bagaimanapun keadaan cuaca ketika ini sedikit baik dan hujan yang telah pun turun sejak petang tadi baru saja berhenti ketika ini. Namun penduduk setempat diingatkan untuk terus untuk tidak leka kerana keadaan hujan ini boleh kembali turun
pada bila-bila masa. Dan sekiranya hujan terus turun, sudah pasti ianya akan menyumbang kepada kenaikan paras air sungai, terutama di Sungai Segamat yang berada di belakang saya ketika ini. Dan selain daripada Sungai Segamat, Sungai Muar di Kampung Awat dan Buluh Kasap yang berada dalam daerah Segamat ini juga menunjukkan tren peningkatan aras air dan berada pada baras bahaya. Dan untuk maklumat anda, setakat pukul 4 petang tadi, sebanyak 47 pusat pemindahan sementara PPS telah pun dibuka di daerah Segamat ini, iaitu pertambahan 8 PPS berbanding semalam, melibatkan 3,344 penduduk dari 872 keluarga. Ini seterusnya menjadikan daerah Segamat sebagai daerah yang mempunyai penduduk terjejas banjir teramai di negeri Johor pada banjir ketika ini. Dan dari segi jumlah jalan terputus hubungan akibat banjir pula juga mengalami pertambahan, iaitu sebanyak 10 jalan sudah terputus hubungan di kawasan daerah Segamat ini. Antara jalan-jalan yang sudah ditutup untuk semua jenis kenderaan adalah Jalan Kuala Paya Balai Badang, Jalan Puting, Jalan Jabi Kampung Bukit Tempurung, Jalan Tumang, Jalan Felda Medoy, Jalan Senai Gemas depan Ajia. Manakala 3 lagi tempat yang hanya dibuka untuk kenderaan berat saja adalah Jalan Serkakek, Jalan Tengku 3 dan Jalan Pogoh Kampung Limau Nipis. Jadi kepada anda yang tinggal di kawasan berisiko banjir, terus peka akan perubahan di persekitaran anda dan mengikuti arahan pihak berkuasa sekiranya diminta untuk berpindah demi keselamatan semua. Kita jaga semua. Saya kira setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan untuk situasi banjir di daerah Segamat ini. Kita kembali semula bersama rakan setugas Fatil di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Ashraf Ishak di Segamat Johor. Terima kasih. Beralih kepada perkembangan banjir di Melaka pula. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka antara petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus membantu menyelamatkan penduduk terjejas banjir. Langsung dari Batu Berendam, kita bersama pula dengan Nur Amalina Abdul Halim. Amalina, teruskan. Baik, Fatil, saya kini berada di Taman Merdeka Jaya Batu Berendam bagi meninjau sendiri keadaan banjir di taman ini. Dan untuk makluman penonton-penonton setia RTM, banjir mula melanda di Taman Merdeka Jaya ini pada Sabtu lalu sekitar jam 5.30 pagi dan bekalan elektrik telah pun mula ditutup pada keesokannya, iaitu pada hari Ahad sekitar jam 4 petang. Dan seperti mana yang dapat anda saksikan di belakang saya ini, saya kini berada di rumah jenis townhouse yang mana penduduk di bahagian bawah telah pun berpindah ke PPS yang berdekatan, manakala di bahagian atas masih ada lagi penghuni yang mendiami rumah mereka. Dan untuk makluman juga, sebenarnya pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Polis Diraja Malaysia turut mengadakan rondaan di taman ini. Dan bagi bercerita lagi dengan lebih lanjut mengenai dengan operasi menyelamat, bersama dengan saya pada ketika ini adalah Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka, iaitu Tuan Abu Bakar Katain. Baik, Tuan, mungkin boleh kongsikan kepada penonton-penonton RTM, setakat ini operasi menyelamat dari pihak Jabatan Bomba bagaimana? Okey, terima kasih. Pada masa ini, pengoperasian penyelamatan masa banjir masih diteruskan dan pihak jabatan berserta dengan pihak PDRM dan agensi-agensi berkuasa lain melaksanakan rondaan dan pemantauan di sekitaran kawasan bagi memastikan tiada penduduk yang terperangkap dan terjejas untuk diambil tindakan pemindahan ke pusat pemindahan sementara yang ditetapkan. So bermula daripada 18, kalau di Melaka ini bermula 18 hari bulan, dan kalau di kawasan Melaka Merdeka Jaya ini banjir telah pun bermula pada Sabtu lepas dan kita telah pun mengerahkan kekuatan seramai hampir 120 orang pegawai dan anggota bomba sepenuh masa dan seramai 20 anggota pasukan PBB bagi kerahan kerja-kerja penyelamatan di seluruh negeri Melaka, khususnya di kawasan Melaka Jaya ini. Baik, Tuan, kita sedia maklum bahawa penduduk yang terjejas banjir semakin meningkat, dan bagaimana pula kesukaran pihak bomba dalam menjalankan operasi menyelamat penduduk terjejas banjir ini?
Alhamdulillah dalam operasi pengoperasian banjir selain daripada aset-aset jabatan juga agensi-agensi kerajaan yang lain, pihak jabatan telah juga menerima bantuan dan juga sokongan daripada pihak-pihak NGO seperti Melaka Tracers dan juga Jebat Benches telah membekalkan kenderaan pacuan 4 roda sebanyak hampir 50 kenderaan bagi tujuan membantu memindahkan mangsa-mangsa banjir di kawasan seluruh Negeri Melaka, khususnya di Melaka Jaya. Dan saya telah pun membuat kolaborasi bersama dengan agensi-agensi lain seperti Bomba Komuniti, Bomba Sukarela supaya membantu kerja-kerja dan pegawai-pegawai jabatan dalam usaha proses pemindahan mangsa-mangsa banjir tersebut. Baik Tuan, Met Malaysia memberi amaran hujan dijangka berterusan, hujan berterusan diramal akan berlaku sehingga esok. Jadi bagaimana agaknya kesiapsiagaan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Melaka ini? Okey, di Melaka ini kita pun telah pun dimaklumkan oleh pihak meteorologi mengatakan bahawa kemungkinan hujan berterusan selama 2-3 hari mendatang, dan saya sebagai pengarah telah pun mengarahkan dan telah membukukan semua cuti-cuti pegawai saya, dan mereka perlulah berada di balai dan tempat kerja masing-masing dan perlu dikerahkan segera dalam tempoh yang pantas bagi membantu kerja-kerja penyelamatan dan pemindahan tanpa mengira masa. Mereka bertugas selama 24 jam 7 hari seminggu bagi proses pembebasan banjir kali ini. Dan kami juga telah pun berkolaborasi bersama dengan beberapa agensi juga dengan negeri-negeri yang berhampiran seperti Negeri Sembilan bagi memberi bantuan sekiranya aset-aset perlu dikerahkan dengan lebih banyak di Negeri Melaka ini sendiri. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian itu. Jadi saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung perkembangan banjir di Melaka yang saya bawakan kepada anda penonton-penonton setia RTM. Kembali semula bersama Fatil, silakan. Ya, dari Batu Berendam Melaka, Amalina, terima kasih. Tenaga Nasional Berhad TNB bertindak menyediakan generator di lokasi terlibat banjir agar bekalan elektrik dapat terus disalur kepada penduduk. Ini susulan lebih daripada 500 pencawang milik TNB Pahang terjejas akibat banjir. Bagi mendapatkan gambaran penuh mengenainya, kita terus bersama pula dengan wartawan Muhammad Hazwan Azman langsung dari Kuantan. Hazwan, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Musibah banjir di negeri ini bukan sahaja menyebabkan perpindahan penduduk dan kerosakan harta benda, namun turut menjejaskan pengoperasian pembekalan tenaga elektrik. Tenaga Nasional Berhad TNB antara yang turut terkesan apabila musibah banjir ini yang merosakkan serta mengganggu proses penyaluran bekalan kepada penduduk. Dan bagi memperincikan lagi mengenai ini, seketika bersama saya adalah Pengurus Besar TNB Pahang iaitu Datuk Badrul Syam Saad. Assalamualaikum dan apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah. Okey Datuk, mungkin boleh ceritakan antara kerosakan dan kerugian yang dialami oleh pihak TNB akibat banjir pada kali ini? Banjir di Pahang yang bermula pada 17 Disember 2021 telah mengakibatkan penutupan sementara lebih 528 pencawang elektrik secara berperingkat yang bermula di Sungai Lembik, di mana kita terpaksa menutup ketika itu 15 pencawang elektrik. Daripada 528 pencawang elektrik di seluruh Pahang, daerah Kuantan dan Bentong yang terjejas teruk, di mana di Kuantan sebanyak 117 yang ditenggelami air dan di daerah Bentong sebanyak 41 pencawang elektrik yang ditenggelami air. Daripada jumlah tersebut, selain kerja-kerja pembersihan, pengujian, pihak TNB terpaksa menukar peralatan seperti alat suis dan alat ubah kerana kerosakan yang amat teruk sekali. Begitu juga aset-aset TNB seperti tiang dan talian sedia ada lah yang tumbang dan jatuh ke tanah. Kuartus TNB di Temerloh juga terlibat untuk kali yang kedua pada tahun 2021. Pihak TNB masih membuat penilaian jumlah kerugian keseluruhan. Inilah termasuk kerja-kerja mobilisasi sejumlah 132 generator bergerak yang kita hantar ke kawasan-kawasan yang terjejas
bagi memastikan bekalan yang berterusan terutamanya di PPS, di Balai Polis, begitu juga di loji air dan juga markas ATM Angkatan Tentera. Sehingga kini 21 unit generator genset bergerak masih lagi beroperasi, terutama di kawasan Bentong. Okey, Tok. Mungkin setakat ini apakah inisiatif yang dilakukan oleh pihak TMB pada ketika ini? Kita masih lagi meneruskan pembersihan, terutama peralatan elektrik, dan kita nak kena pastikan ianya dibersih, diuji dan selamat untuk beroperasi semula. TMB juga meneruskan rondaan berkala lah kepada aset-aset TMB sedia ada, dan antara inisiatif yang kita buat juga, kita meronda talian grid menggunakan helikopter untuk memastikan kawasan-kawasan yang yang mungkin terdedah kepada hakisan talian-talian menara kita. Dan kita juga meneruskan inisiatif membuat pengujian pendawaian. This is the new initiative daripada pihak TMB, terutama kepada ketua isi rumah B40 ke bawah, untuk membuat pengujian, pembersihan, pendawaian elektrik di rumah mereka sebelum mereka menggunakan semula. Dan sehingga kini sebanyak 140 premis telah pun diuji, dan ianya akan berterusan dengan kerjasama daripada kontraktor elektrik dan juga persatuan kontraktor TNB. Pihak TNB sentiasa menitik berat mengenai keselamatan elektrik terhadap pengguna-pengguna yang menggunakan elektrik, termasuk staf TNB yang melaksanakan kerja-kerja pemulihan. Dan TNB juga sering sentiasa menasihati pengguna-pengguna lah tentang keselamatan elektrik melalui social media dan juga kita punya Facebook TNB, bagi memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diinginilah kepada pengguna-pengguna TNB. Baik, terima kasih Datuk di atas perkongsian tersebut. Baik, saya kira itu saja perkembangan semasa keadaan banjir di Pahang ketika ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Hazwan di Kuantan, terima kasih. Dari Pahang, ini pula perkembangan banjir dari Kota Marudu, Sabah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Daerah berkenaan bersiap sedia sekiranya hujan berterusan. Terkini jumlah penduduk terjejas banjir di PPS Kota Marudu seramai 2,686 orang. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Sarifah Monazra Sarip. Sarifah. Baik, terima kasih Fatil dan juga Hazel di Angkasa Puri. Ketika ini saya berada di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu, Sabah untuk meninjau sendiri keadaan banjir di Kota Marudu yang hari ini telah pun memasuki hari ketiga. Dan selain daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Daerah Kota Marudu juga antara agensi keselamatan yang turut serta dalam memastikan lagi kelancaran operasi mencari dan menyelamat mangsa-mangsa banjir. Dan untuk bercakap lebih lanjut berkenaan dengan ini, kita bersama dengan Ketua Balai Bomba, Encik Roni Sikawan. Baik Tuan, boleh ceritakan sikit setakat ini bagaimana Tuan melihat keadaan banjir? Adakah ia terkawal sehingga malam ini ataupun lebih baik pada esok paginya? Baik, selamat malam. Kita di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merujuk kepada amaran yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi, yaitu pada hari ini akan ada hujan yang berlaku berpanjangan, peringkat kuning yaitu waspada sehingga keesokan hari 4 hari bulan. So kita meramalkan keadaan akan beransur baik pada hari ini. Walaupun kita di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu ini sentiasa siap siaga dari segi keanggotaan dan juga logistik untuk menghadapi sebarang kemungkinan lah. Baik Tuan, jadi bagaimana dengan persediaan dari segi aset? Kita tahu melibatkan beberapa agensi lain. Mungkin Tuan boleh ulas dari segi penyelarasan dan juga kelancaran operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Baik, kita di Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu ini sentiasa bekerjasama lah dengan agensi-agensi pasukan keselamatan, agensi menyelamat yang lain seperti PDRM dan APM, dan di samping itu juga pihak PDRM sendiri telah menubuhkan kita punya
pusat kawalan tempat kejadian yang ada di IPD Kota Marudu. So di sana kita akan salurkan segala panggilan yang diterima di balai, dan di sana juga kita akan merekod. Kemudian kita agihkan case itu tersebut kepada agensi-agensi berkenaan mengikut kepada dia punya dia punya lokasi, dan kita punya kesesuaian logistik lah. Dan Tuan, sehingga memasuki hari ketiga pada malam ini, adakah berlaku kes tanah runtuh? Untuk kes tanah runtuh, apa yang saya dapat melalui pihak-pihak berwajib seperti JKR, memang kita di Kota Marudu menerima banyak aduan berkait dengan tanah runtuh ataupun jalan putus. Walau bagaimanapun, pihak yang berwajib ini telah melakukan pemantauan dan juga pembaikan di mana jalan-jalan utama yang menghubungkan penduduk kampung lah. So itu saja yang saya boleh komen berkenaan dengan tanah runtuh dan jalan putus lah. Baik, terima kasih Encik Roni Sikawan. Baik, itu dia saudara bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Daerah Kota Marudu. Jadi apapun pada mangsa banjir ataupun mereka yang belum lagi ditempatkan di pusat penempatan sementara diharapkan terus bersabar kerana agensi keselamatan sentiasa bersiap sedia untuk memastikan keselamatan anda terjamin. Sekian sahaja lintas langsung dari Kota Marudu. Kita kembali bersama dengan Hazel dan juga Fatil di Angkasa Puri. Silakan. Sarifah dari Kota Marudu, terima kasih. Banjir di Terengganu pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, masih terdapat 14,107 penduduk kekal berlindung di 197 PPS. Setakat pukul 7.30 malam, penduduk terjejas banjir dicatat meningkat di 6 negeri. Kita saksikan statistik banjir terkini. Seramai 60 pegawai dan 1,123 anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia ATM sudah digerakkan ke negeri-negeri terjejas banjir setakat ini menerusi Ops Murni ATM. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, ia turut melibatkan 190 aset seperti bot, enjin bot, truk 7 tan, truk 3 tan dan ambulans medan. Tambah Datuk Seri Syamuddin, perancangan Ops Murni ATM akan dikemaskini dari semasa ke semasa mengikut situasi banjir yang melanda. Saya sedia maklum bahawa kita di Johor ni dah mula dilanda banjir, dan tumpuan telah pun saya arahkan untuk melihat ke daerah Tangkak, Segamat, Kota Tinggi, Johor Bahru, Kluang dan juga Mesing. Dan sebahagian daripada 1 batalion anggota Angkatan Tentera Malaysia yang diletakkan dalam keadaan siap siaga di Johor ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media khas Ops Murni Johor di Segamat. Di Johor, 12 pegawai dan 184 anggota lain-lain pangkat digerakkan bersama 31 aset ke kawasan-kawasan terjejas. Banjir di Bera Pahang turut menjejaskan pekebun kecil getah khususnya di kampung Kuala Bera. Bagi meringankan beban mereka, Risda melalui Yayasan Risda Estates Sdn Bhd menyampaikan sumbangan berjumlah RM13,000 kepada 50 ketua isi rumah terlibat. Setiap keluarga menerima bantuan dapur gas, bakul makanan dan tilam. Menurut pengerusi Risda, Datuk Muhammad Salim Muhammad Sharif, pasukan sukarelawan turut ditubuhkan bagi menyelaras pengurusan pasca banjir. Pasukan sukarelawan Risda telah menyumbang tenaga di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Kelantan membabitkan kerja-kerja pembersihan dan pembahagian sumbangan kepada penduduk terjejas.
Saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Reseda atas tiket pekebun kecil. Banyak pekebun kecil menerima bantuan seperti dapur, toto dan lain-lain. Mana saya ucapkan, saya mewakili pihak kampung yang terlibat dengan banjir mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah lah, syukur kepada Allah. Gembira lah. Sebab pasukan korang dapat membantu kan. Cakaplah ibu tunggal pula. Syukurlah, alhamdulillah. Menceritakan detik cemas menghadapi banjir, beberapa penduduk berkata air naik secara mendadak menyebabkan mereka hanya sempat menyelamatkan dokumen penting sebelum diarah berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS. Kedudukan kampung Kuala Bera di lokasi rendah di tengah-tengah jajaran Sungai Triang dan Sungai Pahang menyebabkan lokasi terbabit sering dinaiki air apabila tiba musim tengkujuh. Meskipun telah biasa melalui situasi itu, penduduk tetap berwaspada kerana khuatir kejadian banjir besar pada 2014 berulang yang menyebabkan banyak rumah ditenggelami air. Persiapan kita kalau dalam benda musim hujan, kita ingatlah apa-apa yang patut, kondisi yang penting-penting tu kita alihkan dulu. Macam kenderaan kereta kita bawa dulu tempat tinggi, macam tu lah. Yang ini kecil sikit. Saya 2014 sampai siling saya punya rumah. Rumah 2 tingkat? Ada rumah yang bawah tu, rumah 2 tingkat tu lagi 2-3 mata tangga nak sampai lantai. Usaha berterusan digerakkan pelbagai agensi kerajaan bagi membantu penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Dan seperti biasa, menerusi lensa Keluarga Malaysia, kami rangkumkan aktiviti membantu keluarga dan individu terjejas banjir. Ada perkabaran dari Kem Harimau Melaya. Untuk perincian lanjut bersama rakan penyampaian Nazri Fahmi. Nazri. Tan Cheng Ho lepaskan jawatan. Kedah lengkapkan kota pemain. Terima kasih Fatil dan Hazel. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan bola sepak, Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Cheng Ho melepaskan jawatan secara rasminya pada hari ini. Pengunduran disahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menerusi satu kenyataan Setiausaha Agungnya, Muhammad Saifuddin Abu Bakar memaklumkan hasrat untuk letak jawatan dinyatakan Cheng Ho semasa perbincangan dengan pengurusan Badan Induk Terbabit. Antara faktor utama pengunduran diri dibuat kegagalan skuad kendaliannya melangkah ke peringkat separuh akhir Piala Suzuki AFF 2020 di Singapura baru-baru ini.
Selepas berbincang secara terbuka dari semua sudut, pihak pengurusan FAM akhirnya menghormati keputusan tersebut dan setuju melepaskan Tan Cheng Ho menerusi persetujuan bersama kedua-dua pihak. FAM mengucapkan penghargaan atas khidmat bakti Cheng Ho yang telah berkhidmat selama 14 tahun bersama skuad kebangsaan. Antara kejayaan diraih beliau ialah membantu Malaysia menang pingat emas Sukan C 2009 dan menjuarai Piala Suzuki AFF 2010 ketika bergelar membantu kepada Datuk K. Raja Gopal serta naib juara Piala Suzuki AFF 2018 selaku Ketua Jurulatih. Teka-teki siapa yang bakal mengisi kekosongan jawatan pengarah Tenaga Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hanya akan terjawab pada lusa nanti. Saifuddin berharap semua pihak dapat bersabar dan menanti pengumuman Rabu ini mengenai sosok yang bakal mengisi jawatan terbabit. InsyaAllah 5 hari bulan. Saya tak boleh nak buat komen setakat ini, ya, yang secara rasmi. Saya tak boleh nak buat komen sebab kita tunggu sampai 5 hari bulan dan kita akan buat penampilan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan perlawanan akhir kejohanan Kuala Lumpur Women Football Championship. Kerusi pengarah teknikal FAM kosong sejak September lalu susulan peletakan jawatan Dato' Ong Kim Swee yang menerima peranan sebagai jurulatih Sabah FC. Ronnie Kelvin Akwen CV menjadi pemain tempatan baru dan terakhir pasukan Kedah Darul Aman KDA FC. Penyertaan semula melengkapkan kuota 25 pemain tempatan skuad bagi musim 2022. Pemain berusia 26 tahun berasal dari Sarawak itu kembali bersama KDA FC dengan status pemain berkontrak penuh dengan skuad hijau kuning. Usaha mengikat khidmat pemain pertahanan itu sebelum ini berdepan beberapa cabaran selepas status pinjaman beliau dari Selangor FC bersama KDA FC tamat November lepas. Usaha berterusan pihak pengurusan diterajui Ketua Pegawai Eksekutif KDA FC Kamal Idris Ali sejak bulan lepas membuahkan hasil apabila mendapat pelepasan secara penebusan kontrak Rodney Kelvin menerusi rundingan bersama Selangor FC. Selaras persetujuan semula bagi jangka masa panjang, pemain itu berjaya diikat secara kekal. Sementara itu, KDA FC menerima tajaan Lotto Sport Italia. Tajaan diberi menjelang saingan Liga musim 2022 menerusi Prestige Sports Sedia Berhad. Tajaan diberi untuk tempoh setahun dengan pilihan sambungan tajaan untuk tahun kedua. Ia membabitkan nilai 1.1 juta ringgit setahun. Tajaan bakal diguna untuk pasukan Liga Super, Piala Presiden, Piala Belia dan pasukan bawah 17 tahun. Lotto Sport Italia merupakan penaja pasukan Kedah selama 3 tahun bermula musim 2019. Jenama sama turut menaja beberapa kelab ternama Eropah. Kejohanan badminton terbuka India 11 hingga 16 Januari ini akan menjadi medan ujian pertama gandingan bergu campuran negara Cham Peng Soon dan pemain muda wanita Valerie Xiao. Jelas Cham Peng Soon perbezaan usia bukan halangan untuk menggegar gelanggang. Sekarang macam new partner kan, so pun saya tak walaupun dia umur 20 ke atau 30, tapi partnership memang partnership lah. Saya tak pergi charge dia umur macam mana, umur berapa lah. So yang penting dalam court kita combination bagus lah. At this situation, I'm trying my best to improve what my weakness lah. It's just improve that. Then I hope that I can help uncle in court lah. Pasukan sepak takraw profesional Pantai Timur Terengganu Tetel mengesahkan penyertaan dalam saingan musim baru kejohanan Liga Sepak Takraw STL 2022. Legenda sepak takraw tanah air Muhammad Futra Abdul Ghani menggalas tanggungjawab selaku Ketua Jurulatih musim ini. Bekas tekong kebangsaan Izzurin Rifin dan perejam berpengalaman Muhammad Kamal Alfiza Syafi'i turut diletakkan.
Presiden Persatuan Sepak Takraw Terengganu PSNT Tengku Zaihan Ciku Abdul Rahman berkata, selain menjulang nama Terengganu, skuad juga mahu membalas kepercayaan diberikan barisan penaja. Sokongan oleh pihak penaja-penaja yang beri sumbangan, bukan saja sumbangan RM1 tapi juga sumbangan dari segi penggunaan kenderaan, tenaga dan pelbagai lagi. Dan insya-Allah saya juga dapat lihat bahawa player-player kali ini yang kita ketengahkan kali ini adalah player-player walaupun muda lagi tapi berpengalaman. STL 2022 akan bermula pada Jumaat ini bagi saingan Liga Perdana. Dalam perkembangan berkaitan, pengurusan Terengganu Turtle sedang menunggu kata putus daripada Persatuan Sepak Takraw Malaysia berhubung isu penglibatan pemain import bagi musim ini. Kita difahamkan kita masih dalam peringkat menunggu dan lihat terlebih dahulu. Adakah ini dibenarkan? Walau bagaimanapun, Sarayu itu termasuk dalam rancangan 8 orang yang masih didaftarkan. Dan PSM belum lagi memberi kata putus sama ada perlu ditarik keluar daripada senarai nama pemain atau macam mana. Format baru Unify Piala Malaysia 2021 iaitu format duo dianggap sang juara sebagai satu kelebihan. Pemain Negeri Sembilan FC Lokman Haziq Hajiman dan Ahmad Akmal Abdul Rafil menyifatkannya peluang terbaik untuk mereka bersaing dan saling melengkapi dalam setiap saingan. Pasangan itu menang Jumaat lalu selepas menewaskan Kelantan FC dengan keputusan 2-1. Ia merupakan kejuaraan kedua untuk Lokman selepas 2019. Beliau yang telah menyertai Piala Malaysia buat musim ketiga menganggap kemenangan diraih bersama rakan sepasukan cukup bermakna. Ini kerana menerusi format baru itu, prinsip percaya rakan pasukan menjadi taruhan. Mereka juga saling memberi semangat antara satu sama lain. 32 pemain daripada 16 pasukan telah terlibat dalam kejuaraan itu dengan semuanya mewakili klub TM Piala Malaysia 2021. Biarpun berdepan berbagai kekangan, Beijing optimis dapat menganjurkan Sukan Olimpik musim sejuk dengan penuh berjaya. Negara Timur Besar itu berikrar menjadikan tamasya yang berlangsung sebulan lagi itu sebagai sesuatu yang mesra alam, inklusif, terbuka dan bersih. Sukan Olimpik musim sejuk Beijing bakal membuka tiranya 4 Februari nanti. Dan tempoh sebulan daripada itu, berbagai kekangan dihadapi masih belum dapat ditangani. Antaranya boikot diplomatik dan penularan COVID-19. Biarpun begitu, China optimis mampu menganjurkan sukan itu dengan berjaya. Antara bakal dilakukan gelembung sukan paling ketat pernah dilaksana. Menerusinya, 3,000 atlet bakal dihimpunkan tanpa berinteraksi dengan pihak luar. Sekatan dilaksana bagi membolehkan 300 juta peminat Olimpik musim sejuk menikmati saingan acara masing-masing. Ia juga diharap dapat menyatukan dunia di sebalik pandemik. Menurut Beijing, segala kritikan terhadap negara itu tidak akan menjejaskan penganjuran sukan berkenaan. Kita balik pula ke saingan Liga Perdana Inggeris. Chelsea bangkit selepas ketinggalan 0-2 untuk mengutip satu mata selepas seri 2-2 bertemu Liverpool pada awal pagi tadi. Keputusan itu sekaligus memberi laluan mudah untuk Manchester City menjulang trofi keempat dalam tempoh 5 tahun. Ketiadaan pengurus Liverpool Jurgen Klopp dan 3 tonggak lain gara-gara positif COVID-19 tidak menghalang The Red mendahului permainan. Sadio Mane mudah menembusi gawang tuan rumah saat minit ke-9. Momentum cemerlang itu diteruskan Mohamed Salah yang berhasil meraih jaringan pada minit ke-26. Bagaimanapun, Chelsea yang terlena kembali bangkit menyamakan kedudukan menerusi Mateo Kovacic pada minit ke-42. Diikuti ledakan bergaya Christian Pulisic pada masa tambahan separuh masa pertama. Di babak kedua, tiada jaringan dihasilkan kedua-dua pasukan dan keputusan kekal 2-2 sehingga wisi penaman. City selesa 10 mata di hadapan Chelsea manakala Liverpool 1 mata di belakang The Blues namun berkelebihan 1 perlawanan. Edisi Sukan 3 Januari 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Ahmad Syukri. Kembali semula bersama Fatil dan Hazel.
Tiada banjir kilat berlaku hari ini di beberapa kawasan berisiko di Sabak Bernam Selangor susulan air pasang besar yang berlaku sejak semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sabak Bernam, Muhammad Saufi Zakaria, Pantai Bagan Nahkota Omar merupakan antara kawasan berisiko menghadapi air pasang besar, mencatatkan bacaan paras air laut 3.7 meter setakat pukul 5.30 petang tadi. Antara kawasan lain yang turut berisiko ialah Bagan Sungai Lang, Bagan Parit Baru, Tebuk Mandailing, Sungai Air Tawar dan Kampung Raja. Pemantauan air pasang pagi tadi mendapati air berada di bawah paras 4 meter dan hanya berlaku limpahan kecil di beberapa kawasan. Anggota Bomba Sabak Bernam juga menjalankan pemantauan secara berkala sehingga 5 Januari ini. Fenomena air pasang besar ni, kalau ikutkan kita buat 2 kali sehari, pada belah petang anggaran dalam pukul 5.30 dan pada sebelum subuh lah pun lebih kurang juga masa pukul 5 lebih lah. Kita akan buat secara berkala dengan kekuatan penuh lah, jentera kita, 4x4 kita dan standby boat jika perlu ada penyelamatan lah. Tambah Muhammad Saufi, walaupun fenomena lazim itu berlaku setiap bulan di daerah Sabak Bernam, penduduk terutama berdekatan pantai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan bersedia sekiranya diarah berpindah. Peniaga yang ditemui di pantai berkenaan juga bersedia untuk berpindah jika paras air berada pada paras membahaya. Tapi kita dah hati-hatilah kalau dia dah naik daripada sana tu, orang dah tak masuk. Mana kita siap-siap kemas balik lah. Mana kan dapat tak seberapa kenderaan barang-barang pengosak buat apa kan, terbalik je lah. Tapi kita nak cari rezeki, kita menjaga jugalah. Tu macam itu, yang lain tu berserah pada Allah je lah. Kalau masa air terlampau besar, ni kalau air besar ni memang habis semua lah. Memang tak ada yang semua naik habis. Ini kalau air naik semalam lah, bagi asyik 3 hari ni air dah naik kuat, tapi semalam angin saja. Hari Sabtu angin, hari Ahad ombak kuat lah, rasa kuat jugalah. Tapi tak sampai lagi sini. Memang kalau kami meniaga, kalau dah tahu, kami hati-hati je lah semua. Pastilah maklumlah nak cari rezeki kat sini. Jabatan Pengairan dan Saliran sebelum ini memaklumkan fenomena air pasang besar dijangka berlaku bermula semalam sehingga Rabu ini di beberapa tempat di Kedah, Perak, Selangor dan Johor. Susulan ban pecah di Kampung Tanah Rancangan Baharu RTB di Bukit Canggang, daerah Kuala Langat berlaku 10 pagi tadi. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS segera menanganinya. Untuk perincian lanjut, wartawan Firdaus Mokhtar ada laporannya. Hasil tinjauan kami, pihak JPS sedang melaksanakan kerja-kerja awal menangani masalah ban pecah berkenaan. Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi JPS Azmi Ibrahim yang ditemui berkata pihaknya segera menutup kawasan tersebut dan akan memperbaiki ban secepatnya mungkin. Jelas beliau, 2 jetolak sudah digerakkan bagi melaksanakan kerja-kerja awal. JPS Kuala Langat telah pun menghantar jentera-jentera bagi menutup ban-ban tersebut dan dipahamkan sehingga kini kejadian yang berlaku di Kampung Labuan Dagang telah dapat diselesaikan sepenuhnya di mana ban tersebut telah diperbaiki, manakala untuk RTB Bukit Canggang dijangkakan menjelang petang ini akan selesailah kerja-kerja perbaikan tersebut. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Nur Azam Khamis beritahu anggotanya telah berada di lokasi bersedia untuk sebarang kemungkinan dengan kekuatan seramai 8 anggota serta aset-aset diperlukan. Kita telah bersedia dengan anggota seramai 8 orang anggota dan juga 2 orang pegawai kanan, dan kita juga akan menggerakkan lain-lain anggota untuk membantu jika berlakunya kenaikan air ke kawasan perumahan. Bersama dengan aset yang kita ada, kita akan gerakkan sekurang-kurangnya 4 bot. Yang ada sekarang standby dah ada 2 bot dan kita akan gerakkan lagi 2 daripada balai yang sekitar untuk membantu jika berlakunya
pemindahan. Para penduduk turut bersedia menerima arahan pihak keselamatan untuk sebarang kemungkinan. Saya pun belum tengok, baru datang nak tengok. Balik kerja ni, baru nak tengok ni. Saya tak tahu apa perkembangannya. Baru nak tengok, kalau ni dah okey lah. Alhamdulillah lah, syukur. Sudah siap sedia, sudah barang-barang sudah naik dalam kereta semua. Jadi macam mana untuk dengan keadaan sekarang ni? Keadaan sekarang, kalau dari tadi memang macam nak banjir lagi. Tapi kalau keadaan sekarang ni air sudah menurun sikit lah. Dulu banjir yang dulu yang masih air kecil, sekarang tinggi air. Masih apa tu? Jadi sekarang ni mungkin siap sedia tu macam mana? Dah angkat barang kan semua? Antar dekat rumah flat barang-barang sekarang. Kerja-kerja pembaikan sedang dilakukan oleh GPS Selangor untuk memperbaiki ban pecah yang berlaku di Kampung Rancangan Tanah Belia di Bukit Canggang ini. Orang ramai bagi penduduk di sini diingatkan mengikut langkah-langkah keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Firdaus Mokhtar untuk berita RTM. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM memperuntukkan lebih RM1.5 juta bagi membantu penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata bantuan menerusi program Kotak Kasih KKMM itu dilaksanakan di bawah siri jelajah sukarelawan KKMM dan NGO. Kita hampir 5,000 makanan bermasak hampir 15,000, kotak makanan 5,000 lebih, rumah-rumah yang kita bantu dan bersihkan lebih daripada 500. Banyak sekali lah. Yang paling saya tengok paling berkesan ialah membantu mengeluarkan ronggokan barang-barang yang telah rosak, yang melibat beratus-ratus tan yang telah kita punggah keluar, terutama sekali dari kawasan Taman Seri Muda dan Bukit Canggang. Operasi 5 hari itu sangat berkesan. Tan Sri Anwar ditemui media selepas menyampaikan Kotak Kasih KKMM dan bantuan rumah prihatin kepada penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Balah, Jeli, Kelantan. Hadir bersama Adun Kuala Balah, Abdul Aziz Derashid. Pada majlis ini, 76 penduduk terjejas banjir menerima bantuan barangan keperluan asas serta wang tunai berjumlah RM300. Selain Kotak Kasih KKMM, program Bantu Hingga Selesai Bahis yang dilaksanakan KKMM juga banyak membantu penduduk terjejas banjir. Mengulas mengenai jumlah bantuan yang diterima penduduk, beliau berkata ia bergantung kepada jumlah kerosakan dialami. Kalau ada tempat yang baru terima wang tunai, kita bagi barang. Cara kita buat, kita mengikut apa yang diperlukan di tempat-tempat yang kita pergilah. Macam saya kata, ini tempat yang ke-10. Kita mula dengan di Jana Baik, di Karak, di Lancang, di Mentakap, Kemerloh, kemudian kita telah pergi ke Jelebu, Tadom Hill, lepas tu di Bukit Canggang, Seri Muda, Batu 20 Sungai Lui dan di Jeli. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Arkib Negara Malaysia ANM telah menggerakkan pasukan tindakan bencana rekod untuk kerja-kerja pemuliharaan rekod. Ia bertujuan membantu pejabat kerajaan menyelamatkan rekod dan dokumen yang rosak akibat banjir baru-baru ini. Perinciannya bersama wartawan Syahirah Abdullah. Pihak ANM telah mengadakan lawatan khidmat nasihat dan bantuan pemeliharaan rekod dengan lebih 30 buah agensi kerajaan di seluruh negara. Antara rekod yang dikenal pasti terlibat dalam bencana itu ialah rekod berkaitan pentadbiran, keuangan dan perakaunan. Dan apa yang kita lakukan pada kali ini bukan hanya setakat untuk menyelamatkan dokumen tersebut, tapi juga sebagai satu proses pendidikan kepada agensi-agensi kerajaan sekiranya berlaku keadaan seperti ini, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil. Saya ucap terima kasih kepada pihak Arkib atas respon yang pantas apabila kita berhubung dengan mereka untuk menyelamatkan dokumen-dokumen yang ada. Setakat ini kita nampak tiada isu
isu dan dokumen-dokumen ini masih boleh diselamatkan. Bagi kerja-kerja pemeliharaan seperti kaedah pengasingan, pembersihan dan pengeringan juga akan dijalankan kepada 10 juta rekod yang terjejas. Segala usaha yang dijalankan Arkib Negara ini dapat membantu pejabat kerajaan untuk menyelamatkan rekod-rekod yang bernilai untuk negara. Bagi pejabat kerajaan, rekod-rekod yang diselamatkan ini adalah sangat penting bagi meneruskan pengoperasian sesebuah jabatan kerajaan, khususnya selepas dilanda musibah banjir. Laporan Syairah Abdullah, Berita RTM. Seorang jejaka dari Aceh, Indonesia dikatakan mirip bintang bola sepak Portugal, Cristiano Ronaldo. Agus Habibi mula mendapat perhatian warga maya selepas satu klip video memaparkan dia sedang tersenyum dimuat naik rakannya di laman TikTok Jamang Gogo. Jejaka berusia 22 tahun ini penjaga masjid di Jambi. Insiden ini berlaku di bandar Zhengzhou, China pada September lalu. Seorang ibu berdepan detik cemas selepas kepala anak lelaki tersepit pada palang automatik. Lebih menggerunkan palang berkenaan naik hingga kanak-kanak itu terangkat dan tergantung. Ibu mangsa cuba menurunkan anaknya namun gagal. Mujur ada orang awam yang datang membantu. Kanak-kanak ini dilaporkan cedera ringan manakala si ibu dikecam hebat dan dituduh tidak bertanggungjawab. Ini pula cerita di Leicestershire, United Kingdom. Kesakitan dan tidak selesa di telinga yang dialami seorang lelaki terjawab selepas doktor mendapati terdapat seketul batu dalam salur telinganya. Batu terbabit tersekat sangat dalam hingga menyentuh gegendang telinga lelaki berkenaan. Ia berjaya dikeluarkan dalam masa kurang 1 minit. Bagaimana batu boleh masuk ke dalam telinga lelaki itu, dia sendiri pun tak tahu. Ya, baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana untuk edisi hari ini, Isnin 3 Januari 2022. Terus amalkan kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.